بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayat yang kedua. Perhatikan ayat yang kedua. Kita lihat pada perkataan yang pertama ataupun suku. Suku kata ma. Pada suku kata ma mempunyai alif mad, huruf mad bertemu dengan huruf hamzah ataupun alif lah, bertemu dengan huruf hamzah. Dalam situasi ini, apabila tuan-tuan berjumpa dengan huruf mad dan ianya berjumpa dengan huruf hamzah, dalam satu perkataan ataupun dua perkataan, tetapi dalam ayat ini ia merupakan dua perkataan. Ma pada satu perkataan, aghna satu perkataan, dari sudut maknanya. Baik, apabila kita berjumpa dengan kaedah ini, cara ini, maka hendaklah suku kata itu dimatkan ia dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ini kalau mengikut bacaan daripada Tariq jalan Imam Hafs an Asim. Imam Hafs an Asim daripada gurunya Tariq Imam Asy-Syatibi. Bacaan mad jaiz munfasil ini dibaca dengan 4 hingga 5 harakat. Bacaan dia, kadar harakatnya 4 hingga 5 harakat. Kalau kita mengikut bacaan imam yang kedua, iaitu daripada Tariq Imam Jazariyah. Imam Jazariyah tidak membaca dengan 4 dan 5 sahaja. Bahkan Imam Jazari membaca dengan 2 harakat. Jadi kalau mad jaiz, kita nak guna pendapat Imam Hafs an Asim itu lebih baik, dibaca dengan 4-5. Kadang-kadang boleh kita baca dengan 2 harakat. Harakat panjang pada mad jaiz 2 harakat, dengan syarat kesemuanya mad jaiz yang terdapat dalam surah yang kita baca itu hendaklah dibaca dengan 2 harakat. Kalau kita ambil 4-5 harakat, maka kesemua mad jaiz dalam tu 4-5 harakat mengikut tertib bacaan Quran. Barulah bacaan kita tu bertepatan dengan bacaan yang dibawa oleh imam Quran kita. Yang pertama. Yang kedua, pada perkataan seterusnya, aghna, sebutan aghna. Apabila kita melihat kepada makharijul huruf ghin, makhraj ghin, makhraj bagi huruf ghin ini terletak di hujung rongga tekak. Dia bersamaan dengan huruf kha. Apabila kita menyebut kedua-dua huruf ini, maka sebutan ghin dan kha hendaklah ditakrirkan dia. Apa makna takrir? Iaitu dibaca dan disebut dengan getaran pada makhrajnya. Getaran pada makhrajnya. Kalau kita sebut kha, mesti bunyi
Kha mesti bunyi getaran dulu. Itu sifatnya pada huruf kha. Kalau kita sebut dia huruf ghain, maka getaran dia pada makhrajnya dia akan bunyi getaran ghain. Ghain. Okay. Kha dan ghain. Ghairi contohnya. Ghairi. Dia tak disebut ghairi. Ghairi hanya betul pada makhrajnya tetapi salah pada sifatnya. Okay, sifat huruf itu salah, tidak tepat sebutannya. Baik, seterusnya na. Okay, tuan-tuan akan dapati bahawa atas huruf nun itu dan mempunyai rumah ya bebek itu, ya tidak ada titik itu, dan na itu mempunyai tanda mad. Mad, okay? Ataupun tanda alif kecil tu. Alif kecil tu dipanggil alif maddiyah. Alif maddiyah. Alif maddiyah ni merupakan alif mad. Dan bila kita baca, mesti dibaca dengan kadar 2 harakat. Dan ia boleh juga dinamakan dengan mad asli, dibaca dengan 2 harakat. Seterusnya anhu. Anhu makhraj bagi huruf ain terletak di tengah rongga tekak. 2 huruf yang berada di tengah rongga tekak di bahagian rongga al-jawf, di bahagian rongga al-halq. Okay. Al-halq iaitu rongga halqum di bahagian tengah. Ada 2 terdapat huruf di bahagian tengah rongga halqum, iaitu huruf ain dan huruf ha. Pedas. Huruf ain dan huruf ha pedas. Sebutan dia ha. Nir-rahim agak berat sedikit daripada sebutan huruf ha simpul. Okay, dia agak berat sedikit. Sebutan dia menekan pada makhraj. Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak boleh direngankan seperti Ar-Rahmanir-Rahim. Dia ada perbezaan bunyi itu. Sebab apa? Satu perbezaan bunyi, satu lagi perbezaan makhraj. Okay. Dan satu lagi huruf ain, iaitu berada juga di tengah rongga tekak. Sebutannya seperti bil alamin, rabbil alamin. Tak boleh direngankan. Kalau kita rengan, dia akan bunyi rabbil alamin, rabbil alamin, dan dia sudah pasti bertukar huruf ain kepada alif. Jadi di sebutan ain mestilah diberatkan sedikit, ditekankan sedikit pada makhrajnya, rabbil alamin. Seterusnya huma. Anhuma, alif yang mati sebelum dia bagi di atas, hukum bagi mad asli dibaca dengan 2 harakat. Maluhu, ma aghna anhu maluhu. Luhu apabila hak dhamir, cuba tengok pada perkataan suku kata luhu. Hak ada bunyi ha kan? Hak itu dipanggil hak dhamir sekiranya dia bertemu selain daripada hamzah. Dalam kalimah itu, dalam ayat itu tidak mempunyai hamzah. Jadi kalau tuan-tuan jumpa selepas hak dhamir tidak ada hamzah, dia merupakan hukum bagi mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Maka bagaimana cara untuk kita baca? Hendaklah dibaca pada kadar 2 harakat, dimadkan dia pada kadar 2 harakat. Maluhu huwa ma aghna anhu maluhu wa ma luhu wa ma. 2 harakat sahaja hukum bagi mad silah qasirah. Okay. Kalau dia berjumpa selepas hak dhamir berjumpa dengan hamzah, katakanlah selepas hak tu ada hamzah, tuan-tuan tengok ada hamzah, maka dia bukan maksilah qasirah tetapi dia maksilah tawilah. Tawilah dengan makna panjang bacaannya, melebihi kadar mad bagi maksilah qasirah, melebihi 2 harakat bacaannya.
Wama mad asli dibaca dua harakat, kasab ketika waqaf. Bacaan kasab ketika waqaf iaitu dibaca dengan qalqalah kubra. Bacaannya dengan qalqalah kubra, wajib kita lantunkan suara ketika waqaf bertemu dengan salah satu huruf qalqalah, qaf, ta, ba, jim dan dal. Bacaannya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wajib dibunyi kasab. Ekor di belakang tu bunyi detakan, lantunan. Kasab, kasab. Dia tak boleh tak bunyi ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dia tak ada kasab. Kasab, dia tak bunyi. Itu bacaan salah mengikut hukum tajwid.